Kegagalan syarikat untuk beroperasi sepenuhnya akibat pelaksanaan PKP telah menghadkan bilangan guna tenaga. Ada juga yang menutup terus perniagaan kerana tidak mempunyai aliran tunai mencukupi. Kesannya, ribuan pekerja terpaksa diberhentikan. Suzila Idayu Yaakob merungkai harapan pihak terlibat melalui Belanjawan 2021 dalam menyelamatkan syarikat dan nasib pekerja. Kebimbangan mengenai kadar pengangguran semakin memuncak dengan wujudnya gelombang ketiga COVID-19. Tindakan negara seluruh dunia melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau lockdown telah melemahkan syarikat gergasi, apatah lagi PKS untuk kekal berdaya tahan. Setakat ini, 88,000 pekerja di Malaysia telah dibuang kerja. Lebih parah, 26% daripada 61,000 syarikat kini gulung tikar. Meskipun kadar pengangguran sebanyak 4.7% dilihat masih terkawal, nasib 12% golongan muda yang kini menganggur amat memberi kesan kepada prospek dan hala tuju mereka. Tidak ada WSP, sudah tentu lebih ramai lagi pekerja-pekerja yang akan diberhentikan kerja. Dan kalau kita melihat kepada statistik pemberian kerja pada masa ini, iaitu Oktober 2020, kira-kira 88,000 pekerja telah diberhentikan kerja, dan kita lihat bahawa WSP berkenaan telah banyak membantu majikan-majikan, terutamanya majikan kecil, untuk mengekalkan pekerja mereka. Sektor perhotelan yang menggaji kira-kira 200,000 pekerja adalah antara yang kritikal. Seramai 12,000 terpaksa diberhentikan dan bilangan itu dijangka meningkat berikutan pandemik yang belum reda. Tidak cukup dengan mengurangkan pekerja, 33% syarikat perhotelan telah membuat pemotongan gaji, 44% memberi cuti tanpa gaji dan 36% mengurangkan allowance dan inisiatif. Majikan dan hotel pada masa ini hanya berharap untuk mengekalkan operasi dan mengurangkan beban aliran tunai dengan memberi keutamaan kepada pembayaran gaji pekerja. Peratus kos upah pekerja telah meningkat secara mendadak kerana kehilangan pendapatan hotel. Kami berharap kerajaan akan mengkaji semula keperluan majikan dan menjaga kepentingan pekerja dengan memberi subsidi upah yang lebih tinggi seperti di negara-negara lain. Industri penerbangan turut menghadapi detik getir ketika ini. Syarikat penerbangan tambang murah AirAsia termasuk AirAsia X memberhentikan 10% daripada keseluruhan 24,000 tenaga kerjanya, manakala Malindo Air mengurangkan hampir separuh tenaga kerjanya. Selain perhotelan dan pelancongan, sektor penerbangan antara sektor yang berdepan cabaran dalam menyelamatkan perniagaan. Bayangkan, daripada beratus-ratus pesawat, hanya sebilangan kecil sahaja yang beroperasi. Lebih parah apabila beribu-ribu pekerja terpaksa dilepaskan. Kini, apa hala tuju mereka selepas itu? Menganggur atau sebaliknya? Lagi saya juga tertekan dalam keadaan situasi seperti ini, tapi saya harus bangun. Saya kena bangun dan bangkit untuk mencari peluang-peluang yang lain daripada menganggur. Tapi pendapatan dulu berbeza daripada pendapatan sekarang. Antara inisiatif yang pihak kerajaan mungkin boleh lakukan adalah dengan mandatorikan 25% pengambilan fresh graduate ke dalam semua sektor pekerjaan yang ada di Malaysia. Jabatan Perangkaan mendedahkan kadar pengangguran yang tinggi sepanjang separuh pertama tahun ini. Kemuncaknya adalah bulan Mei apabila mencecah 5.3%. Pada Julai dan Ogos, kadar itu jatuh sedikit kepada 4.7%. Namun peratusan dan angka itu mungkin berubah dengan yang terbaru penutupan kesemua pawagam mulai bulan ini. Laporan Suzila Idayu Yaakob, TV3. Both these initiatives, whether it was the Shop Malaysia online initiative or the MSME initiative, it helped to cushion the impact of the pandemic for local sellers and serve as a great aid to the Malaysian population. As such, we hope that the government will continue to work with e-commerce platforms like us and extend these initiatives into 2021.
as more needs to be done to future-proof the Malaysian economy. Untuk belanjawan 2021, kami mencadangkan kerajaan mengecualikan cukai hiburan berjumlah 25% dalam usaha mengekang kesan ekonomi COVID-19. Penting dalam pemulihan industri pelancongan, tambahan pula sektor pelancongan adalah penyumbang GDP utama di Malaysia. Kadar cukai agak tinggi secara tidak langsung, harga tiket kemasukan taman tema amat meningkat. Tidak ramai berpeluang untuk bercuti di taman tema. Kesannya memberi impak kepada semua keluarga, khususnya yang berpendapatan rendah. Some measures that we hope to be included in the budget: a temporary SST discount to boost domestic demand, the implementation of tax holidays for both businesses and individuals, the reduction of red tape and hidden costs or fees for investors, the extension of the loan moratorium to increase cash flow for SMEs and micro SMEs,